Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria daripada Cikgu Lin Amalin. Apa khabar anak murid cikgu sekalian? Diharapkan anak-anak semua sihat sejahtera hendaknya. Hari ini kita dah masuk 27 Ramadan. Hanya tinggal 3 hari lagi kita nak raya. Jadi cikgu harap anak-anak tetap bersemangat untuk meneruskan kelas PDPC Maya bersama dengan cikgu. Baiklah anak-anak, sebelum cikgu cakap dengan lebih panjang, cikgu nak belanja satu video. Nak tengok tak? Okey, kalau nak tengok, jom kita tengok video yang cikgu sediakan. Ada pula buah-buahan bulan-bulan puasa kita tengok ni. Macam terliur pula kan? Fokus pula dekat-dekat. Lagilah terliur. Okey, jom. Kita bincangkan tajuk apa sebenarnya yang kita hendak belajar pada hari ini. Ayuh anak-anak. Okey, baiklah anak-anak, tanpa membuang masa, sebenarnya hari ini cikgu nak ajar, ini dia anak-anak, amalan gaya hidup yang sihat. Bermaksud kita mesti mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, apakah yang dikatakan pemakanan sihat tu? Macam video yang anak-anak tengok tadi, itu merupakan salah satu contoh pemakanan yang sihat. Okey. Siapa pernah tengok gambar piramid ni? Okey, bagus. Piramid ni pun ada dekat sekolah kita kan. Biasa tengok. Tapi mesti dah lupa kan, sebab kita dah lama kita tak bincangkan apa benda yang ada dalam piramid makanan. Okey, tak mengapa. Hari ini jom kita bincangkan satu persatu apakah maksud di sebalik piramid bertingkat ini. Okey, kita tengok pada bahagian atas sekali dekat sini. Okey, dekat sini kita panggil lemak. Lemak ni, apa yang anak-anak perlu tahu, mesti makan paling sedikit. Sebab apa? Di sini adanya lemak, minyak, gula dan garam. Kena ambil sikit je lah. Kata orang putih, a little bit. Kena ambil sikit. Okey, bahagian yang kedua dekat sini pula. Mari kita tengok. Dekat sini kita namakan protein. Protein ni anak-anak kena makan kadar sederhana. Okey, contohnya kita ada sumber tenusuk, ayam, ikan, daging dan kekacang. Dan sebaiknya sajiannya 1 hingga 3 sajian sehari. Okey, dekat yang peringkat ataupun bahagian yang ketiga pada piramid ini, kita panggil vitamin. Makan banyak. Macam tadi video yang tengok tadi kan, yang kita tengok tadi tu kan, dia makan apa? Ya, buah-buahan banyak kan, sedap kan, ada bermacam-macam warna. Okey, contoh dekat bahagian sini, okey, adanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan paling bagus kita ambil 2 hingga 3 sajian sehari. Okey, dekat bahagian terakhir ni pula anak-anak, kita panggil karbohidrat. Okey, bermaksud di sini makan paling banyak. Okey, contoh kita dapat tengok kat sini, adanya produk berasaskan biji rin, ubi-ubian, roti, pasta, mi kuning. Dan seelok-eloknya kita ambil 4 hingga 8 sajian sehari. Ingat tak? Kena ingatlah ni, ini penting untuk awak punya diet, untuk awak punya kesihatan, untuk awak punya kebaikan. Okey, jadi dekat sini anak-anak boleh ikutlah. Contoh mana yang paling sedikit, makan paling sedikit. Kalau dekat bahagian kedua ni, makanlah secara sederhana. Okey, dekat bahagian ni pula dia banyak memberikan vitamin untuk kita, jadi boleh makan banyak. Okey, dan makan yang paling banyak dekat karbohidrat untuk tumbuh saraf kita. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah yang dikatakan gaya hidup yang sihat. Okey, di sini anak-anak perlu mengamalkan aktiviti riadah yang sihat. Okey, mari kita tengok.
Macam mana aktiviti riadah yang sihat tu kan? Okey. Riadah merupakan aktiviti yang menyihatkan badan. Okey, dia ada beberapa kebaikan aktiviti riadah. Okey, jom kita tengok satu persatu. Okey, kebaikan yang pertama, aktiviti riadah ini menyihatkan tubuh badan. Okey, yang kedua, mengisi masa lapang kita kan. Okey, yang ketiga, mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, yang keempat, mewujudkan integrasi kaum. Dan yang kelima, menghilangkan tekanan. Okey, contoh ini dia pergi hiking kan. Ini dia menggunakan tali skipping. Ini pula berjalan dekat taman. Dekat sini ada aktiviti mengayuh basikal. Okey, bagusnya cikgu rasa aktiviti riadah ni bila awak pergi taman, contohnya kan, awak akan jumpa macam-macam orang, macam-macam agama, orang yang pelbagai kaum. Jadi di situ kita dapat orang panggil macam berkenal-kenalan, berborak-borak kan. Jadi secara tak langsung kita punya hubungan antara kaum tu menjadi lebih baik. Okey anak-anak, seterusnya mari kita lihat contoh aktiviti riadah yang sihat. Tadi yang kita bincangkan tu kebaikan aktiviti riadah. Okey, sekarang mari kita lihat contoh aktiviti riadah yang sihat. Okey, aktiviti riadah yang pertama, berenang. Berenang ni sangat bagus dalam masa yang sama. Ianya merupakan aktiviti yang mudah. Sebab apa cikgu kata mudah? Awak hanya perlu sediakan kelengkapan seperti baju renang yang bersesuaian dan pilihlah pusat renang ataupun komplek renang yang berdekatan dengan awak semua. Nak pilih yang berbumbung ke, tak ada bumbung ke, terpulang. Renang ni juga merupakan salah satu aktiviti terapi yang kita buat dekat sekolah. Okey, yang kedua, contoh aktiviti riadah, bermain bola sepak. Ini pun biasa kita main waktu kita adanya subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, contoh aktiviti yang seterusnya, berkebun. Berkebun ni bagus Sebab apa cikgu kata bagus? Kita berbakti kepada tanah dan insya-Allah kita dapat merasa hasil yang kita tanam. Contoh kalau macam kita tanam timun kan. Nanti awak boleh makan sendiri timun yang awak tanam tu. Jadi banyak jugalah cikgu rasa kebaikan bila kita berkebun. Okey, seterusnya contoh aktiviti riadah, membaca buku. Ada juga di antara kita kawan-kawan kita yang suka kan membaca buku ataupun kita panggil dia ulat buku. Okey, bila baca buku ni kita banyak info, kita banyak ilmu tambahan. Jadi memang eloklah kalau kita menjadikan salah satu aktiviti membaca buku ni sebagai aktiviti riadah yang sihat. Okey, seterusnya mendaki gunung. Okey, mendaki gunung ni kalau untuk kita, pastikan ada orang dewasa yang menemani awak. Tak boleh pergi seorang-seorang, tak boleh pergi alone. Sebabnya aktiviti mendaki ni agak membahayalah. Jadi kalau awak nak buat aktiviti mendaki, kena ada orang dewasa dan kena ada tour guide. Maksudnya orang yang akan menunjuk ataupun kita panggil orang yang akan menjadi penunjuk arah buat kita waktu kita mendaki gunung. Okey, seterusnya aktiviti riadah, contoh yang cikgu ingin tunjukkan, berkhidmah. Ini pernah kan kita berkhidmah dekat sekolah. Ini pun bagus kalau anak-anak ada masa lapang, boleh try aktiviti berkhidmah. Nampak ni kan pasang khidmah, beberapa orang family boleh join. Jadi sebenarnya fun, seronok kalau kita boleh buat dengan keluarga kita. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis gejala sosial. Ini gejala sosial ni sesuatu yang tidak elok
untuk anak-anak semua turut serta. Okey, kalau nak tahu apa itu jenis-jenis aktiviti ataupun jenis-jenis gejala sosial, hari ini juga cikgu nak ajar. Okey, yang pertama, penyalahgunaan dadah, kan? Ramai hari ini bila kita tengok berita, anak-anak muda terjerumus ke arah penyalahgunaan dadah. Okey. Yang kedua, seks bebas, iaitu seks yang tanpa nikah di antara lelaki dan perempuan. Ini pun sangat-sangat tidak elok. Okey, contoh gejala sosial yang ketiga, ketagihan arak. Ini bukan benda yang main-main. Tagihan arak ni, kalau kita selalu ambil minuman yang beralkohol ni, kita akan rasa nak, ketagih, kita akan nak je. Jadi bila kita ketagih, kita akan berada di luar kesedaran. Maksudnya kita tak sedar dah apa yang kita lakukan. Itu yang kita tengok dekat berita hari ini, banyak melibatkan ketagihan alkohol sampai boleh aksiden, kan? Okey, yang seterusnya, merokok. Merokok sama jugalah dengan vape, kan? Memang anak-anak sebagai seorang pelajar tidak harus sama sekali terlibat dalam aktiviti merokok, hisap vape, kan? Sebab banyak bahayanya daripada kebaikan, kan? Okey, seterusnya, vandalisma. Okey, vandalisma ni sebenarnya inilah contoh dia, anak-anak. Dia menconteng dinding dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Dia lukis, dia conteng, dia tulis benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi pun merupakan salah satu gejala sosial yang tidak sihat. Okey, seterusnya, gangsterisme. Okey, inilah kan bergaduh-gaduh, dia join gangster. Banyak kes ni kita dapat kesan dekat sekolah. Jadi sebelum terlambat, cikgu nak beritahulah, gangsterism ni pun satu aktiviti yang tidak sihat, yang tidak baik untuk anak-anak semua. Okey, seterusnya, ini berjudi. Berjudi ni dia meletakkan duit sebagai taruhan. Yang menang akan dapat duit, yang tak menang tak adalah duit tu. Tapi bila kita dah ketagih berjudi ni, kan, tak ada duit, kita sanggup mencuri, merompak. Jadi baik ke tak baik? Memang tidak baik. Okey, jadi contoh gejala sosial ni, cikgu harap anak-anak kelas cikgu jangan sesekali terlibat. Banyak keburukannya daripada kebaikan. Jadi sama-sama jaga diri, sama-sama kita elakkan daripada gejala sosial yang sebegini. Baiklah anak-anak, cikgu nak tanya, siapa pernah tengok benda-benda ni? Biasa tengok, kan? Ya, ubat. Okey, sekarang cikgu nak ajar anak-anak mengenai bahan atau ubat-ubatan mengikut preskripsi. Okey, hari ni kita nak belajar mengenai apa ni yang ada dekat depan ubat. Okey, yang pertama, yang arrow yang kat sini, kita panggil nama dan alamat pembekal ataupun penjual. Contoh, kalau kat sini anak-anak pergi hospital, akan ada nama hospital. Kalau anak-anak pergi klinik, dekat bawah ni akan ada alamat klinik. Okey, yang kedua, nama. Nama pesakit. Kalau nama dia Ani, Ani lah dekat sini. Kalau nama dia Abu, Abu lah dekat sini. Kalau cikgu sakit, nama siapa kat sini? Ya, mestilah nama cikgu lah dekat sini. Okey. Ini apa pula ni? Ni yang merah ni. Macam penting, kan? Dia buat dalam bulatan merah ni. Okey. Dekat sini, kalau anak-anak nak tahu, merupakan cara pengambilan ubat yang lengkap. Dekat sini 2 biji 4 kali sehari. Maksudnya dalam satu hari anak-anak kena ambil 2 biji je ubat ni. Lepas tu 4 kali sehari. Okey. Seterusnya dekat sini, okey, dia tulis ni paracetamol 500 miligram. Bermaksud dekat sini nama penuh ubat ataupun dia panggil nama generik ubat.
Kalau ubat sesema, nama ubat sesema lah dekat sini. Paracetamol ni ubat demam. Jadi ini dia akan letakkan nama ubat demam. Okey, dekat sini arrow yang bawah sekali ni, apa ni? Ubat terkawal, jauhi dari kanak-kanak. Bermaksud label ubat terkawal. Untuk ubat terkawal sahaja. Maksud ubat ni kita kena elakkan daripada kanak-kanak. Okey, tak boleh bagi adik-adik kita main ataupun makan. Okey, yang dekat atas ni pula ada tarikh. Bermaksud tarikh ubat dibekalkan. Kalau untuk contoh yang cikgu tunjuk ni, tarikh ubat ni 7 hari bulan 2 tahun 2014. Itu tarikh ubat dibekalkan. Okey. Yang dekat atas ni ada 007/2014 ni merupakan nombor rujukan pada buku rekod. Okey, faham tak? Biasa tengok ubat. Jadi inilah benda-benda yang biasa terdapat pada bahagian hadapan ubat. Okey anak-anak, nampaknya kita telah pun masuk kepada penutup pengajaran cikgu pada hari ini. Okey, sebelum cikgu tutup, marilah kita tengok kesimpulan keseluruhan daripada pengajaran kita pada hari ini. Okey, gaya hidup sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang individu bagi mengurangkan risiko penyakit dan kematian. Jadi, marilah kita bersama melakukan amalan cara hidup yang sihat supaya kita menjadi lebih gembira dan sihat selalu. Okey, jangan lupa buat latihan di ruangan description yang cikgu sediakan. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share serta follow channel Cikgu Lin Amalin. Terima kasih juga cikgu ucapkan kepada mereka yang telah menyokong cikgu selama ini. Akhir kata, jaga diri semua. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.